belakang saya ni, Mitsubishi Xpander. Ini dia the full line up of Mitsubishi Xpander yang akan ditawarkan di Malaysia. Bukan ada 4 varian, ada 4 warna, satu varian aja. Nampaknya kereta ni datang either full spec or nothing lah. Dan jomlah kita tengok dengan lebih dekat lagi. Pasal lama juga kita tunggu kereta ni kan. In fact kita dah tengok, lama kita tunggu kereta ni. Akhirnya dah sampai juga ke Malaysia. Saya rasa daya tarikan utama Mitsubishi ni lah untuk kebanyakan orang ialah mereka bentuk Mitsubishi yang baru ni lah. This very aggressive new styling, dia panggil the shield ke apa ke. Overall I think it's an interesting idea. Dah ada a few car makers yang start guna this idea of splitting the front lighting system into 2 parts dengan dia punya position light ataupun maybe position light ataupun daytime running light on top and the main light cluster dengan possibly fog lamp kat bawah. The thing I think about this design ni pada saya dia require a very specific colour nak bagi dia jadi nampak. And this one yang paling nak nampak ialah warna gelap lah. It has to be slightly darker baru nampak dia punya drama of the design tu. This is because the elements yang menaikkan drama dia tu ialah chrome. Dan chrome tu dia tak berapa nampak bila kita tengok kat kereta putih tu And the chrome tu memang plays a very crucial part. Kalau kita tak nampak chrome tu sangat, dan dia punya drama dia become a lot less. Dan pada saya dia punya angle yang paling saya suka ialah inilah front 3/4 macam ni. And rendah sikit. Kalau tinggi sikit pun dia tak, pada saya lah, saya rendah sikit macam ni, saya duduk melutut, saya tengok ini angle saya paling suka lah untuk daripada bahagian depan ni. Dia punya belakang dia tu is more conventional dan lebih mudah untuk kita faham dan tak ada terlalu unik lah dan tak terlalu sukar untuk kita faham lah. Memang overall kereta ni saya rasa tak mungkin kalau kita bawa ia tidak menarik perhatian lah. Ia memang satu reka bentuk yang sangat striking. Jadi kereta ni datang dalam 4 warna pilihan, iaitu hitam, dah, putih dan silver. Ini aja 4 warna yang ada. So daripada tepi kita tengok one of the important feature is still the chrome bar that runs the entire bottom part of the window. And on this car dia datang pasang dengan chrome door handle, and it goes, this splitting of the roof ni dah jadi macam sort of a trend sekarang. I guess dia membantu untuk nampak kereta tu lebih slim dan lebih panjang dan try to break up the surfaces And memang Mitsubishi punya paneling, side paneling ni the folds and the scallops tu quite dramatic. Kita tengok a very strong line kat sini, pertama sekali, dan kemudian dia kembung keluar dan cengkung balik masuk dan keluar. So memang tak ada surface yang flat yang nak bagi nampak kereta ni nampak plain ataupun boring lah. Dan lebih nampak lagi dramatic bila kita tengok daripada bahagian tepi ni. Tengok the wheel arch keluar, tapers out, dan dia ambil strong flat line kat situ. Pasal apa? Kereta ni besar dan tayar tu relatively small, so macam mana you nak stack up the design So you already ada satu kat sini, dan maybe secondary line kat situ helps to give it more layers. And maybe nampak the tire not so small, because then your eye is like limited lah in the sense dekat kat bahagian bawah ni, so that helps to separate slightly lah. I guess that's what they're trying to do lah. And because kat depan ni that is obvious what they're trying to do, cuma dekat bahagian belakang tu tak berapa obvious sangat. Kat depan ni obvious because kita nampak the wheel arch flow straight into the bumper, and you see the clamshell bonnet tu dia dah taper away from the edge of the car. So itu yang nampak membantu untuk mengasingkan wheel arch dengan fender tu daripada the rest of the body, and helps to make the car nampak lebih lebar lagi lah, dan that manages the volume of the tyre Jadi tak nampak macam tayar dia kecil sangat pada kereta ni, walaupun saya rasa tayar dia lebih kurang sama je dengan kereta-kereta lain dalam kelas ni lah. Xpander ni boleh kita katakan tiba lewat lah di pasaran MPV 7 tempat duduk. Tetapi nampaknya ia masih lagi mampu menyengat, kerana katanya lah ia telah menerima lebih 2,000 tempahan. Ini secara tak rasmi lah, walaupun tempahan hanya dibuka secara rasmi pada hari ini 22 Oktober. Saya rasa lah kan, gaya reka bentuk Mitsubishi sekarang yang menggunakan elemen yang mereka gelar Dynamic Shield ni memang sangat dramatik dan telah berjaya memikat ramai pembeli. Rasanya ramai yang tunggu kereta ni.
Masa yang lama sementara menunggu model ini diperkenalkan sudah tentu digunakan oleh Mitsubishi Motors Malaysia untuk memikirkan bagaimana untuk menjadikan Xpander ni unik dan masih mampu bersaing dengan model yang sudah lama berada di pasaran. Keputusan untuk menawarkan hanya satu varian saja untuk kereta ini saya kira ada kena-mengena dengan keadaan pasaran sekarang. Sebenarnya pasaran untuk MPV sekarang ini semakin terhimpit oleh populariti SUV sama seperti sedan di mana setiap pembuat kereta telah pun mula mereka bentuk MPV mereka pun supaya kelihatan seperti sebuah SUV. Sedan pun sama. Ini diorang panggil crossover. Malah di Thailand dan di Indonesia, Mitsubishi sudah pun menawarkan model Xpander Cross yang diberi kemasan berbeza untuk menjadikannya kelihatan lebih lasak, nampak macam crossover. Mungkin varian Cross ini akan tiba di masa depan di Malaysia, tapi belum ada kata putus dari Mitsubishi Motors Malaysia. Dengan menawarkan satu varian saja, iaitu varian ciri lengkap ataupun full spec, Mitsubishi tak perlu memikirkan nisbah stok yang perlu ditempah untuk varian berbeza-beza untuk pasaran Malaysia. Tambahan pula, pasaran otomotif dunia termasuklah Malaysia masih lagi goyang sikit kan akibat daripada kesan daripada pandemik yang sedang melanda. Jadi dengan pasaran tak menentu, sudah tentu lebih mudah untuk menguruskan penjualan dan penyelenggaraan satu varian sahaja. Tapi sedihnya lah bila hanya ada satu versi iaitu versi mahal, mungkin ramai juga yang teringin model Xpander ni terpaksa mungkin menabung lebih sikit lah kerana varian lengkap yang kita lihat hari ini dijangka akan ditawarkan pada harga bawah RM100,000. Ni bergantunglah berapa jauh bawah RM100,000, tapi kita rasa harga ni kompetitif lah berbanding dengan model ciri lengkap dari pesaing seperti Honda BR-V yang pada RM93,000, Toyota Rush full spec RM92,000, tapi ianya jauh lebih premium daripada Avanza lah yang berharga RM84,000 untuk full spec. Tapi Avanza tu model dah lama sangat, so memang tak boleh nak kita bandingkan pun sebenarnya. Kalau nak bandingkan Toyota Rush lah dengan ataupun Pro 2 Arus. Tapi kalau Arus tu memang full spec baru RM75,000-76,000. Namun strategi menawarkan spesifikasi premium dan kabin yang mewah ni dijangka boleh membantulah untuk memberikan pembeli cara untuk membezakan tawaran daripada Mitsubishi ni berbanding dengan pesaing. Di bawah bonet Xpander ni ialah enjin 1.5 liter 4 silinder Myvac. Nama Myvac ni masih lagi ada nilai emosi yang tinggi di kalangan pembeli di Malaysia ni, terutama di kalangan pembeli yang biasa dengan kereta Proton dan suka mencari enjin Myvac untuk kenderaan Proton mereka. Ramainya pembeli Melayu lah. Enjin blok aluminium 4A91 kali ini menjana 105 PS pada 6,000 RPM dan 141 Nm torque pada 4,000 RPM. Dan kuasa dihantar ke roda belakang melalui kotak gear automatik 4 kelajuan. Bukan CVT tau, ini normal automatic. Dan untuk yang nak tahu, enjin ini menggunakan timing chain, bukan timing belt. Setengah pembeli lebih suka timing chain kerana dikatakan tahan lebih lama berbanding dengan timing belt dan kurang risiko putus seperti timing belt. Enjin ni sebenarnya dibangunkan sejarah sikit lah. Dibangunkan bersama dengan Daimler Chrysler. Masa tu syarikat Jerman Amerika tu belum bercerai lagi lah. Dan enjin ini digunakan dalam banyak model sebenarnya. Untuk Mitsubishi, model Colt, model Lancer, dan untuk DCX, model Smart 44. Di samping enjin ini juga dibekalkan kepada pengeluar daripada China yang digunakan dalam banyak model mereka dan juga dalam Nissan Livina. Nissan Livina model terkini dibangunkan bersama antara Mitsubishi dengan Nissan dan body dia sama lebih kurang dengan Xpander ni. Selain reka bentuk luar yang dramatik, Xpander juga dilengkapkan dengan lampu LED sepenuhnya lah. Ini termasuk lampu malap dan lampu utama low beam dengan high beam. Dia berada dalam unit yang berasingan di bawah bumper. Kau nampak ada 2 unit lampu dan bawah lagi signal. Lampu di bahagian atas kat bonnet tu ialah sebenarnya lampu kedudukan ataupun position light yang menggunakan apa yang Mitsubishi gelar LED block crystal. Kenapa saya kata position light? Kerana memang lampu kedudukan, bukan lampu position light dan bukannya lampu pemanduan siang ataupun daytime running light. Beza antara dua ni ialah tahap cahaya yang dihasilkan. Lampu pemanduan siang perlu menjana antara 400 hingga 500 lumens, di mana lampu position dia tak perlu memenuhi syarat ni. Kalau malap lagi pun tak apa. Lampu belakang juga LED, tetapi lampu brake dan lampu arah, signal, belakang, tepi dan depan semuanya menggunakan menthol lah, incandescent. Roda alloy yang awak nampak ni, kemasan 2 rona ni berukuran 16 inci dan hasilnya Xpander ni mempunyai lepasan tanah ataupun ground clearance sebanyak 205 mm. Kira tinggi juga dan cukup untuk kita kurang risaulah bila meredah banjir. KL kan banyak banjir kilat sekarang kan. Kalau anda rasa Xpander nampak lebih besar dari pesaing,
Mitsubishi memang mengatakan ianya adalah pendahulu kelas dari segi ruang kabin dengan dimensi ketinggian 1730 mm, lebar 1750 mm dan panjang 4475 mm yang memang mengatasi saiz pesaing. Setakat mana ini menjana ruang kabin yang lebih lapang? Jom kita masuk ke dalam. Ni saya nak buat demonstrasi tempat duduk ruang tempat duduk Jadi sekarang ni kursi ni dah paling tolak ke belakang. Awak boleh tengok steering ni jauh daripada saya Jadi sebenarnya saya boleh rapat lagi ke depan. Saya 5 kaki 11 inci. So saya boleh tarik rapat sedekat depan macam ni. So ni saya tengok pedal ni. Kan pedal ni dah okey dah dengan kaki saya. Jadi sekarang kita nak adjust steering pula. Ni yang bagus ada steering boleh laras ni. Jadi saya belajar macam driving school sikit. Saya suka steering dekat dengan saya. So ni dah cukup selesa untuk saya lah. Jadi kita tengok kursi ni saya dah anjakkan ke depan lebih kurang dalam 1 inci setengah ke 2 inci. Sekarang kita duduk ke belakang barisan kedua pula tengok macam mana ruang kan. Ni barisan kedua ni pun kursi ni saya bermula daripada kedudukan belakang sekali. Dan daripada kedudukan belakang sekali nampak dia punya bawah seat squat ni panjang sampai ke pangkal lutut. So ini bagus untuk perjalanan jauh. Jadi bila saya ke belakang sekali, ini dah laras tinggi saya ni. Ada 2, 1.5 ataupun 2 penumbuk tangan di depan lutut saya. So ini memang terlebih ruang lah. Jadi saya nak kirakan boleh tarik depan sikit. Saya tarik nampak macam dalam 1,5 inci 2 inci juga. Dan masih lagi selesa untuk saya. Kenapa saya tarik ke depan ni? Pasal nak tunjuk bila dah tarik ke depan ni, bahawa saya boleh duduk di kerusi bahagian belakang. Jom kita try duduk kerusi bahagian belakang pula. Okey, jadi sekarang saya duduk di kerusi belakang saya. Jadi 3 orang tinggi sama macam saya duduk sebaris. Orang kat belakang ni memang tak logik lah kalau saya kata kat belakang ni lapang dan luas. Tetapi ianya boleh lah untuk saya kalau setakat nak tahan mungkin perjalanan pendek, pergi lunch ke, makan tengah hari ke, okey. Tapi kalau untuk budak-budak saya rasa takkan ada isu langsung. Sebab tengok kursi ni walaupun di barisan ketiga, dia punya panjang ni cukup panjang sampai hampir boleh menyokong keseluruhan peha saya. Jadi untuk long distance orang belakang pun tak akan rasa cepat penat. Dari aspek reka bentuk dan spesifikasi dalam kabin pula, jelas ini adalah model yang lebih baru dari pesaing. Kita hanya perlu melihat reka bentuk skrin sesentuh 9 inci untuk tahu umurnya masih muda. Kalau skrin besar tapi tak mesra peranti pun tak guna juga. Jadi Xpander ini datang dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Selesai segala masalah menggunakan aplikasi navigation ke, communication ke, social media ke, nak cari apa-apa maklumat ke, hiburan, semuanya kita dah boleh gunakan seperti mana kita gunakan di telefon kita. Sistem bunyian Xpander ni datang dengan 6 pembesar suara yang menghasilkan bunyi yang agak berkualiti lah. Lazimnya tahap kualiti bunyi yang kita dapat dari Xpander ni jarang kita dapat pada model MPV 7 tempat duduk lain dalam kelas inilah. Pembeli Xpander diberi pilihan untuk mendapatkan sistem ARM ataupun All Round Monitor yang menggunakan 4 kamera untuk memastikan pemandu sentiasa dapat mengawasi sekeliling kenderaan. Ini satu ciri yang semakin popular lah pada masa kini. Ciri ARM bersama dengan kamera rakaman depan ataupun dashcam adalah pilihan yang boleh ditempah dengan pengedar masa pembeli. Ini kira dealer option. Selain itu, ia juga datang dengan sistem cruise control secara piawai dan juga ciri lampu depan automatik dan mengumbas hujan automatik, auto lamps dan auto wiper. Ciri keselamatan pula termasuk 2 beg udara, brek anti kunci, pengedar daya brek elektronik, kawalan kestabilan aktif, bantuan brek, bantuan mula cerun, peringatan untuk pemandu berehat dan brake override system. Yang terakhir ni, brake override system ni berfungsi bila kita tekan brake bersama dengan pendikit semasa dalam kecemasan. Kadang-kadang panik tekan dua-dua sekali. Jadi sistem ni akan mematikan pendikit dan memastikan brake dapat memberhentikan kenderaan. Ini boleh dilakukan kerana Xpander ni datang dengan sistem throttle by wire lah. Kalau dia detect dua-dua, dia akan padamkan throttle. Di antara 2 meter utama, terdapat satu skrin pelbagai maklumat yang boleh memaparkan data penting lah seperti kadar penggunaan bahan api, baki bahan api, serta suhu cecair penjuru enjin dan juga tahap bateri pada remote control.
Ni reka bentuk kabin pula. Pilihan warna hitam keseluruhan untuk papan pemuka ni adalah untuk memenuhi cita rasa pembeli Malaysia lah. Kerana di Indonesia kalau kita tengok banyak model mereka ditawarkan dengan papan pemuka dua warna hitam dan putih. Kerana di sana mereka berasa kontras ini menjana suasana yang lebih mewah. Mungkin betul tapi cepat kotor, so orang Malaysia tak suka. Pada pendapat kami, reka bentuk kerusi dalam Xpander ni mendahului pesaing dari segi keselesaan kerana ia besar dan lebih menyokong badan serta kaki, terutama untuk perjalanan jauh. Walau bagaimanapun, kerusi besar ini memakan ruang lah. Dan saya kira ada yang akan bila melihat kabin Xpander ni akan berpendapat ia kelihatan sempit. Namun ujian kami membuktikan ianya tidak sempit. Reka bentuk kerusi barisan kedua dan ketiga juga adalah unik dalam kelas ini kerana kedua-duanya boleh dilipat bagi menghasilkan permukaan yang rata dan mendata untuk memuatkan barangan yang besar ataupun panjang apabila kita nak angkat barang. Kami juga suka Xpander ini dilengkapkan dengan sumber kuasa untuk ketiga-tiga barisan kerusi. Pemandu dan penumpang depan diberi 2 soket USB bersama dengan 1 soket 12 volt. Manakala penumpang barisan kedua boleh mengecaj peranti melalui soket 12 volt yang terdapat di ruang simpanan barang tengah antara pemandu dan penumpang. Dekat tengah center konsol tu, dalam tu ada. Barisan ketiga pula diberi soket 12 volt di sebelah tingkap kanan. Untuk mereka yang anak ramai, ini adalah satu sebenarnya ciri yang penting. Kalau tidak, dia orang berhenti bertengkar, bergaduh tentang nak charging, jadi kecoh. Reka bentuk lubang pendingin hawa di belakang juga kemas dan kelihatan agak mewah dengan pembalut bumbung berwarna perang. Saya suka pembalut bumbung warna perang ni, dia kontras dengan warna hitam dan dia tidak warna kelabu yang terlalu biasa kita tengok. Dan saya juga suka yang menggunakan tombol untuk memilih kelajuan kipas. Selalu pakai slider, ini pakai tombol. Lebih mewah lagi nampaknya. Xpander ni juga mewah dari segi ruang simpanan barang. Dalam MPV, ini adalah satu sifat yang terpuji kerana bila ramai orang, banyaklah bersepahnya. Dan tempat simpan barang adalah ciri penting untuk memastikan kabin kemas dan teratur. Selain dari 2 ruang simpanan tertutup di konsol tengah, Xpander juga diberi para kecil di atas kotak simpanan di papan pemuka sebelah penumpang, di samping satu kotak kecil di sebelah pemandu. Terdapat ruang simpanan di bawah tempat duduk penumpang depan, bawah kursi, yang cukup besar untuk 2 pasang kasut atau apa-apa barang yang kita nak sorok lah daripada pandangan. Penumpang mungkin simpan beg. Orang perempuan kadang takut orang ragut beg, simpan beg kat bawah tu pun boleh. Penumpang barisan kedua juga diberi pelbagai poket di belakang kerusi pemandu dan penumpang depan. Jadi nak letak phone ke nak apa ke, bagus senang lah, boleh nak aturkan. Barisan ketiga juga diberi beberapa ruang simpanan kecil termasuk tempat letak minuman. Tengok ruang simpan barang belakang. Okey juga, agak besar. Tapi dengan keadaan kursi ni tegak ni, kalau sandar sikit, which is more likely lah. So kurang sikit lah. Dan kat bawah ni ada tempat ruang simpan barang lagi. Dan ini ialah tempat tayar release spare tayar punya bolt. Kita buka bolt ni, nanti dia akan jatuh lah kat bawah. Ini jack dalam ni dengan toolkit. Kemas, disimpan kat sini. Sebelah sana tak ada apa, hanya ruang simpanan barang sikit lah. So, dia bagi grab handle ni untuk kita tarik lah. Jika anda berminat untuk membeli Xpander dengan lebih dekat lagi, boleh pergi ke lokasi yang tertera pada masa dan tarikh yang ditetapkan, dan anda juga boleh melawat laman sesawang serta Facebook dan Instagram Mitsubishi Motors di Malaysia. Link ada kat sini dan juga ada di bawah kat description. Saya rasalah kalau anda memang mencari MPV keluarga, pergilah tengok kereta ni dengan lebih dekat lagi sebelum membuat sebarang keputusan, kerana pada saya ialah satu produk yang unik dari segi reka bentuk dan menawarkan kelainan dari sudut keselesaan dan suasana kabin. Sampai situ saja video kita kali ini. Kalau awak suka, dah tengok sampai hujung ni, tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Mana tahu ada ramai yang berminat Xpander ni. Dan juga tekan butang subscribe kalau belum subscribe. Kalau dah subscribe, tekan butang bell pula untuk mendapat makluman terkini bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.